Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syafiqah binti Mazli. Saya daripada kumpulan 2. Tajuk pembentangan saya ialah depresi dalam kalangan kanak-kanak. Assalamualaikum, saya Nurin Sahira binti Muhammad Sattar Espendi dari kumpulan 2. Saya sebagai pembentang kedua akan membentangkan tentang langkah, kepentingan dan juga kesimpulan. Pendahuluan. Depresi atau kemurungan akan menjadi penyakit kesihatan mental utama dialami rakyat Malaysia menjelang 2020. Depresi atau kemurungan membawa maksud apabila kemarahannya yang keterlaluan yang tidak dapat diluahkan. Ia susulan semakin ramai yang dijangka mengalami peningkatan stres akibat tekanan kerja dan keluarga. Masyarakat sekarang perlu faham asas gejala mental. Terdapat pelbagai istilah yang sama dengan isu mental seperti masalah kebimbangan melampau, kemurungan dan ketegangan jiwa. Isu ini dipandang remeh di negara ini kerana sikap masyarakat kita yang tidak mengamati rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Mereka hanya mementingkan diri sendiri hingga menyebabkan pelajar atau kanak-kanak yang menghadapi masalah depresi tidak mendapat rawatan. Oleh itu, semua pihak harus menangani penyakit ini dalam kalangan kanak-kanak dan membangunkan strategi pencegahan dan program yang efektif dalam mengendalikan kesejahteraan mental. Punca depresi kanak-kanak. Pada hari ini, terdapat banyak isu berkaitan dengan depresi atau kemurungan yang melibatkan semua golongan termasuklah kanak-kanak. Kanak-kanak tidak terkawal semasa menghadapi masalah emosi ini. Perubahan emosi dapat dilihat seperti sedih, takut, marah atau bermasalah dalam tingkah laku seharian. Kanak-kanak yang selalu berisiko mengalami depresi berpunca dari pengalaman tekanan perasaan persekitaran seperti dipula oleh keluarga iaitu tidak menerima kasih sayang yang mencukupi semasa waktu pembesarannya sehingga menjadi depres. Seterusnya berpunca dari pengalaman kehilangan seseorang yang disayangi seperti ahli keluarga yang terdekat sehingga merasakan diri tidak ada lagi tempat untuk bergantung. Di samping itu, punca lain juga adalah disebabkan keluarga yang mungkin mempunyai sejarah penyakit kemurungan, mempunyai sejarah masalah penyakit jiwa serta gangguan dalam pembelajaran, penderaan. Masa boleh juga merupakan punca depresi berlaku terhadap kanak-kanak. Selain itu, masalah depresi ini juga boleh membawa kepada masalah lain seperti masalah gangguan tingkah laku yang serius, gangguan dalam proses pembelajaran, proses pembesaran, masalah dengan perhubungan dengan orang sekeliling, termasuklah ibu bapa. Oleh yang demikian, isu ini perlu diambil berat oleh semua pihak bagi menangani masalah ini dengan mengambil langkah-langkah yang proaktif. Kesan depresi kepada kanak-kanak. Pada zaman ini, depresi dalam kalangan kanak-kanak sangat berleluasa sehingga meninggalkan banyak kesan kepada kanak-kanak itu sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana ia memberi kesan terutamanya dalam pelbagai aspek iaitu aspek kehidupan. Antara kesan ialah kemerosotan luar biasa yang mana kita dapat lihat melalui penelitian terhadap grade sekolah mereka. Ibu bapa atau penjaga perlulah mengambil kisah tentang jagaannya supaya mengetahui tentang isu semasa mereka. Sebagai contoh, memberi perhatian dalam grade pelajaran atau sukan mereka sama ada meningkat atau sebaliknya. Melalui perhatian tersebut, ibu bapa penjaga boleh membuat konklusi terhadap jagaannya dan mencari punca kemerosotan tersebut. Namun begitu, ia bukanlah sebuah perakhiran kehidupan yang sempurna buat anak anda yang mengalami gangguan mental. Ia mungkin hanya sekadar gangguan pada aspek pemikiran mereka, akan tetapi mereka tetap anak anda. Sebagai ibu bapa, anda perlulah menjadi pelindung, pendorong serta pemakin semangat dalam kehidupan mereka. Sokonglah mereka dan jadilah tunjang agar mereka dapat meneruskan kehidupan dengan sempurna bersama anda. Seterusnya, saya akan terangkan langkah-langkah mengatasi depresi kanak-kanak.
Langkah yang pertama ialah melakukan aktiviti senaman. Aktiviti senaman dapat menjadikan kanak-kanak mempunyai tubuh badan yang cerdas dan minda yang cerdas. Hal ini dapat mengelakkan mereka dari terjerumus dengan masalah depresi. Langkah yang kedua pula ialah ibu bapa perlu mengajar anak-anak mereka cara untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, ibu bapa boleh membantu anak-anak mereka dalam hal sekolah, seperti menyediakan jadual waktu kepada mereka. Hal ini dapat membolehkan anak-anak menyusun masa mereka dengan lebih teratur. Yang terakhir ialah langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ialah memastikan saluran komunikasi terbuka. Contohnya, ibu bapa perlu sering bertanya kepada anak-anak sama ada mempunyai sebarang masalah ataupun tidak. Hal ini dapat mengurangkan masalah depresi dalam kanak-kanak kerana mereka tidak mengenal masalah yang mereka hadapi seorang diri. Seterusnya, saya akan sambung dengan kepentingan mengatasi depresi kanak-kanak dari segi falsafah. Okey, mengikut falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan Malaysia menjadi usaha untuk terus mengembangkan potensi individu agar menjadi insan yang seimbang dan harmonis dengan menerapkan tentang jasmani, rohani, emosi dan intelek. Penerapan aspek rohani dalam setiap agama adalah amat penting supaya mereka merasakan hidup mereka lebih bermakna dan sentiasa berfikiran positif. Aspek intelek pula amat mementingkan mata pelajaran yang bersifat akademik bertujuan menjadikan pelajar yang berfikiran lebih tajam dan luas serta menjadikan mereka lebih bersedia menghadapi cabaran yang akan mendatang. Akhir sekali ialah kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahawa statistik peningkatan gejala kemurungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia serta Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan mendapati faktor persekitaran merupakan penyebab gejala-gejala kemurungan di kalangan kanak-kanak. Dengan mengetahui peranan keluarga, sekolah, konteks dan tempat tinggal kanak-kanak, boleh memberikan perubahan yang berkaitan dengan tingkah laku fizik untuk kanak-kanak. Ibu bapa harus memahami kemurungan dan juga kepentingan pengesanan dan rawatan awal. Lebih banyak usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan kesedaran awam tentang kesihatan mental dan kemurungan. Orang ramai harus sedar bahawa kemurungan bukan semata-mata angin tidak baik dan ia bukan masalah yang boleh pulih sendiri tanpa rawatan yang sepatutnya.